inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayuh kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Pengumuman waktu berbuka puasa ini dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Ini adalah waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk 25 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 27 April 2022. Negeri Sabah Zon 3 sempurna silabukan Kunak dan Lahad Datu 6.14 petang. Zon 4 Tawau, Balong dan Kalabakan 6.17. Zon 7 Tuaran, Tamparduli, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan dan Papar 6.25. Negeri Sarawak Zon 2 Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi 6.31. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau dan Meludam 6.41. Zon 8 Kuching, Bau, Lundu dan Sematan 6.44. Negeri Johor Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.9 malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.10. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak dan Segamat 7.14. Seluruh negeri Melaka 7.16. Negeri 9 Zon 1 Tampin dan Jempol 7.15. Zon 2 Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Jelebu 7.17. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.20. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.20. Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 7.22. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.20. Negeri Perak Zon 1 Tapah, Slim River dan Tanjung Malim 7.21. Zon 2 Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Sungai Siput dan Kuala Kangsar 7.23. Zon 5 Teluk Intan, Bagan Datuk, Kampung Gajah, Seri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Sitiawan dan Pulau Pangkor 7.24. Zon 6 Selama, Taiping, Bagan Serana Parit Buntar 7.25. Zon 7 Bukit Larut 7.28. Negeri Pahang Zon 2 Rompin, Pekan, Muazzam Shah dan Kuantan 7.14. Zon 3 Maran, Cenor, Jengka, Termeluh, Berar dan Jerantut 7.17. Zon 4 Bentong, Raup dan Kuala Lipis 7.19. Zon 5 Genting Sempah, Jana Baik dan Bukit Tinggi 7.21. Zon 6 Bukit Fraser, Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.26. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 7.15. Zon 2 Besut dan Setiu 7.17. Zon 3 Hulu Terengganu 7.16. Zon 4 Kemaman dan Dungun 7.15. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baharu, Bacok, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Keran dan Gua Musang 7.20. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.26. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star, Kubang Pasu dan Pokok Sena 7.27. Zon 2 Pendang, Kuala Muda dan Yan 7.26. Zon 3 Padang Terap dan Sik 7.26. Zon 4 Baling 7.25. Zon 5 Kulim dan Bandar Baharu 7.25. Zon 6 Langkawi 7.29. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.30. Seluruh negeri Perlis 7.28 malam. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk 25 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 27 April 2022. Selamat berbuka puasa dari kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman waktu berbuka puasa itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim.
Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdol untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayo kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Jimatkan penggunaan air bersih. Gunakan secara berhemat. Setiap titisan air adalah sangat bernilai kerana air adalah kehidupan. Untuk tips jimat air, sila ke laman Facebook SPAN di span.my. Salam Ramadan dari Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Jom jimat air. Kapsul ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Hargai sumber air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pendengar yang budiman, molekul-molekul air yang memainkan peranan dalam proses-proses kimia dan biologi yang menghidupkan kita. Fungsi air dalam tubuh ada berbagai-bagai, tetapi di antara yang paling kritikal ialah dia melancarkan aliran darah dan mendorong metabolisme. Air menghidupkan bakteria dan enzim dalam usus, mengeluarkan kotoran dan racun, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi ini semua adalah fungsi-fungsi asas kehidupan dan tiada air tidak berlaku fungsi-fungsi asas ini. Begitulah ajaibnya air ini, saudara. Dan kita tahu dia merupakan ciptaan Allah yang sangat-sangat berharga. Mari bersama-sama saya, Datuk Profesor Dr. Azizan Baharudin, menjadi pengguna cekap air. Tidak keterlaluan jika kita katakan bahawa menjaga air, tidak membazirkannya adalah sesuatu yang wajib, kewajipan kepada kita. Dan janganlah kita mendustakan nikmat Allah ini, dan di antara nikmat Allah yang manakah yang telah kita dustakan. Jadi saudara-saudari, bersamalah kita renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapsul sebentar tadi dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Selamat mengimarahkan Ramadan dan hargailah sumber air bersih. Layari laman Facebook SPAN
di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Lembah Kelang 91.5 FM. Assalamualaikum. Saya Faiz Haji Osman. Sempena Ramadan ini, jom jadikan bulan ini sebagai bulan untuk kita memupuk kesabaran. Kalau siangnya kita mampu bersabar dengan menahan diri daripada lapar dan dahaga dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, apalah salahnya kalau kita dapat tanamkan sabar dengan kerana manusia, sabar di atas jalan raya, sabar di tempat kerja dan sabar dalam setiap perkara. Saya ajak semua untuk kita hayati dan memaknakan bulan kesabaran ini. Salam Ramadan daripada saya Faiz Haji Osman. Tarbiyah Ramadan hanya di IKIM. Jom korban PNP. Jap. Korban aku mesti dengar. Tapi ni PNP. First time dengar. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya pengurusan korban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Sempena Aidiladha tahun ini, Radio IKIM dengan kerjasama Korban.com akan menganjurkan program Korban bersama IKIM. Nak cerita panjang sangat. Apa kata daftar je dulu? Hubungi Korban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Nilai-nilai bersama IKIM. Adil. Dari segi istilah, adil bermaksud memberi atau menunaikan hak kepada empunya hak tadi. Ia adil juga dimengertikan sebagai meletakkan sesuatu itu pada tempatnya yang sebenar. Saya difahamkan, sifat adil atau keadilan disebut sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Dalam satu ayat, Al-Quran menekankan agar insan beriman tidak terpengaruh oleh kebencian terhadap sesuatu pihak sehingga mereka terdorong untuk berlaku tidak adil atau menzalimi seseorang atau suatu pihak. Dan perkara ini ditegaskan dalam ayat yang berikut, iaitu surah Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan, kerana Allah lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ayat ini jelas menyuruh manusia berlaku adil dalam semua perkara dan dalam apa jua keadaan, hatta terhadap musuh atau orang yang kita benci. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Kuching 93.7 FM. Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Izi Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Izi Korban ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anda Ramadan ini bersama Izi Korban. Untuk maklumat lanjut, layari izikorban.org. Izi Korban, akikah korban tanpa sempadan. Rancangan Fas'aluna ini dimudahkan kepada anda oleh Izi Korban. Laksanakan akikah anak anda Ramadan ini dan dagingnya akan diagihkan kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Layari izikorban.org untuk maklumat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur Alhamdulillah kita masih lagi berada di ruangan yang baik-baik di petang ini. Dan seperti biasa Mona, untuk di petang Rabu kita ada rancangan Fas'aluna yang
bermaksud Tanyalah Kami, dan kita juga sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Jom sama-sama terus like, komen dan juga share perkongsian kita ini. Ya, betul. Dan untuk para pendengar, ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk satu lagi cara yang terlepas siaran atau boleh juga hantarkan melalui email rancangan Fasaluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Ya, betul. Jom terus kita nak bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian ketika ini mengalung-alungkan kehadiran yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syafiq? Mona? Sihat? Alhamdulillah sihat. Doktor sihat. Alhamdulillah. Ramadan okey? Alhamdulillah. Okey saja. Dan puasa kita sama-sama, masya-Allah ya Doktor. Moga kita dapat lagi kebaikan. Itulah. Ya, betul Doktor. Semoga Allah takabal segala amalan kita insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Baik Mona, dalam bulan puasa, bulan Ramadan ni istimewa bersama dengan yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, kita berbincang berkaitan dengan rahsia puasa. Ya, betul. Dan untuk petang ini Dr. Nik akan bincangkan tentang bahagian terakhir pada petang ini, masya-Allah, untuk puasa sunat. Betul. Dan kategori puasa ni Doktor, dia ada juga yang wajibnya, yang sunatnya, tapi ada pula ganjaran-ganjarannya yang Allah sediakan kepada kita. Jadi Doktor, jom kita nak mulakan untuk sesi mukadimah ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat bersama pada hari ini, dan hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan Ramadan ya. Dan juga slot terakhir saya lah dalam Fasaluna untuk musim kali ini. Allah, sedih kita. Bulan depan tu diambil alih oleh sahabat saya Dr. Sani InsyaAllah. Rindu kita macam tu Cik Nik. Right, tak apa. Nanti kita jumpa balik. Sampai giliran saya nanti kita jumpa balik. Baik, insyaAllah. Sepanjang sebulan ini kita telah bicarakan kitab Asrarus Saum, kitab Asrar As-Saum yang dikarang oleh Imam Ghazali. Kitab ini ialah sebahagian daripada bab dalam Ihya Ulumuddin. Dan dalam kitab ataupun dalam bab tentang rahsia-rahsia puasa ini, Imam Ghazali membahagikan beberapa fasal, beberapa tajuk-tajuk kecil lah kita kira. Dan salah satu tajuk kecilnya yang kita akan khatam hari ini ialah faslus salis, ataupun fasal yang ketiga, fi tatawwu' bisyam wa tartibul awrad fi, tentang puasa-puasa tatawwu', tentang puasa-puasa sunat, puasa-puasa yang bukan puasa wajib tetapi puasa yang digalakkan. Baik, kita tahu semua apabila berlalu sahaja Ramadan dan kita sambut hari raya, sehari sahaja hari raya ni, bukan sebulan Syafiq. Siapa yang ajar hari raya ni sambut sebulan ni? Ini bid'ah ni. Allah. InsyaAllah. Ini bid'ah ni sebenarnya. Bid'ah orang Melayu kita. Puasa ni, hari raya sebenarnya hakikat dalam Islam ialah satu hari sahaja, hari raya puasa tu. Betul. Hari raya haji lah yang panjang sikit kan, dia ada hari-hari yang tasyrik tu. Betul. Tapi hari raya puasa satu hari saja. Dan sebaik habis hari raya yang pertama, bolehlah kita melaksanakan satu puasa sunat. Nabi kata, Nabi sebut dalam satu hadis, dalam Muslim ada dan lain pun ada. Nabi kata daripada Abu Ayyub, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadana
summa tba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikut, dia susuli, dia tambah pula dengan puasa sebanyak 6 hari di bulan Ramadan, maka dia dikira telah puasa sepanjang tahun. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i khususnya disunatkan, digalakkan bersegera mengerjakan puasa 6. Sebab tu kalau kita lihat makcik-makcik kita kat kampung, nenek-nenek kita, puasa kedua, hari raya kedua tu dah puasa dah. Kan? Kita macam mana Syafiq? Betul lah. Ada juga. Ada. Kalau kat Kelantan tu begitulah. Kalau kat Kelantan tu, kalau kita pergi orang-orang tua-tua kan, dia biasanya hari raya kedua tu dah puasa dah. Hari raya ketiga, hari raya keempat. Habis tu, untuk hari raya yang kita kata hari raya yang ketujuh lah kan. Yang dia pun dah celebrate dah. Ni hari raya dia ni, dia kata kan. Dia nak celebrate dah. Dia sambut hari raya puasa ke-6. Dia ada raya 2 kali dia raya. Satu raya Syawal selepas Ramadan, satu lagi dia raya selepas dia raya 6. Selepas dia puasa 6. Jadi itu adalah satu puasa yang digalakkan lah bagi kita bersegera. Kalau kita boleh mula terus bulan Syawal yang kedua tu, lagi elok lah. Syawal kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 6 hari kan. Jadi Syawal yang ketujuh tu kira dah habis lah kita punya Syawal yang ke-8 tu kita boleh raya balik lah kalau orang kampung kan. Itu yang terbaik kalau kita boleh buat. Tapi kalau kita tak boleh buat direct terus, kita boleh pilih sepanjang Syawal tu, kita boleh pilih satu hari, seminggu sekali ke, 2 hari, seminggu ke kan, selang-seli ke apa ke, terpulang lah. Tapi sebaiknya dalam bulan Syawal, jangan lepas bulan Syawal. Walaupun ada kaul yang kata bukan boleh sepanjang tahun dan sebagainya, itu bukan dalam kita punya mazhab lah. Dalam mazhab Syafi'i, sebaiknya ialah kita puasa dalam bulan Syawal, mana-mana hari pun tak kisah, terus lepas hari raya ataupun selang-seli dan sebagainya. Lepas tu masuklah orang tanya bagaimana kalau perempuan uzur nak qada nak puasa, itu dah masuk soalan fiqh lah. Itu soalan fiqh, boleh sekali niat sekali ke apa ke. Yang tu Ustaz Maulana Lutfi Muharram tanya dia alim itu. Bagaimana macam-macam lah khilaf bab kat situ. Baik, Imam Ghazali menyebut dalam kitab ini, dalam fasal ni, kita balik kepada puasa sunat ni. Imam Ghazali menyebut bahawasanya ada pun dalam setahun, selain daripada Ramadan, ada hari-hari lain yang kita disunatkan berpuasa. Sebenarnya dalam Islam ini, Mona, ada puasa yang sifatnya setahun sekali. Ada puasa yang sifat dia sebulan sekali. Ada puasa yang sifat dia mingguan. Ada puasa yang sifat dia harian. Kalau kita tengok puasa Ramadan ni, ialah puasa yang sifat dia setahun sekali je kita puasa Ramadan. Tapi ada puasa yang sifat dia sekali juga. Sebagai contoh, hari Arafah, hari Ashura, 10 hari pertama Zulhijjah, itu adalah hari-hari yang digalakkan, disunatkan kita berpuasa. 10 hari pertama bulan Muharram adalah juga hari-hari yang digalakkan kita berpuasa. Baik, ada hari yang digalakkan bagi kita berpuasa kerap dalam bulan tersebut. Sebagai contoh, bulan Syaban. Bulan Syaban adalah bulan yang Nabi SAW dikatakan banyak menghabiskan hari-hari di bulan Syaban untuk berpuasa. Sebab tu kita lihat kadang ada orang berpuasa penuh Syaban. Kan? Terpulang. Ada orang kata tak elok, ada orang kata elok. Dan tetapi banyak hari di bulan Syaban Nabi SAW berpuasa. Sehingga diriwayatkan
di bulan Syaban itu orang lihat seolah Nabi tidak ada hari yang Nabi tak berpuasa. Mereka semuanya Nabi seolah-olah banyak hari yang Nabi berpuasa. Baik, dalam satu riwayat dikatakan sebaik-baik puasa selain daripada bulan Ramadan ialah bulan Muharram, bulan Allah. Ini juga satu bulan yang digalakkan kita berpuasa. Kerana apa? Kerana ini adalah permulaan bagi setahun. Kan Muharram ni kalau kita kalender Islam kita awal tahun lah. Kan maka kita galak ke untuk kita berpuasa di bulan Muharram. Semoga kita dapat keberkatan. Mungkin itu dulu. Mukadimah dia Syafiq. Baik, kita sambung balik. Betul Doktor. Kita berehat seketika dan kembali lagi selepas ni kita bincangkan lagi dengan rahsia-rahsia puasa dan fokus kita adalah ibadah puasa sunat. Ya. Dan untuk para pendengar kita berehat seketika untuk waktu ini, kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Izi Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Izi Korban ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anda Ramadan ini bersama Izi Korban. Untuk maklumat lanjut, layari izikorban.org. Izi Korban, akikah korban tanpa sempadan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna Taniyalah Kami. Dan alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama yang berusaha Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Betul, kita sedang juga bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama ke platform media sosial kita, like, komen dan juga share untuk sama-sama kita dapatkan lagi manfaat dengan tetamu kita pada petang ini. Ya, dan masih membincangkan tentang puasa-puasa sunat pada waktu ini, dan untuk sambungannya silakan doktor. Ya, silakan doktor. Imam Ghazali menyebut dengan memetik sabda Nabi SAW, sesiapa yang berpuasa di bulan haram, sesiapa yang berpuasa di bulan haram, sehari berpuasa di bulan haram adalah lebih baik berbanding 30 hari berpuasa dalam bulan yang lain. Jadi bulan haram ni kita tahulah Syafiq, bulan haram ini ialah Zulqaidah,
Rejab, Haram dan bulan Rejab. Jadi kalau kita dapat berpuasa sehari dalam bulan yang haram itu, bulan-bulan haram itu, maka dia adalah yang lebih baik. Dan dalam sebuah Nabi Imam Ghazali memetik juga, barang siapa yang berpuasa 3 hari dalam sebulan, 3 hari dalam bulan haram, iaitu hari Khamis, Jumaat dan Sabtu, maka Allah menuliskan untuknya pahala sama nilai dengan 900 ibadah. 900 tahun ibadah. Jadi ini hadis-hadis ini ada yang sahih statusnya, ada yang dhaif, macam-macam lah dia punya status dia. Walaupun kita mengambilnya sebagai targhib wa tarhib, itu menggalakkan kita untuk beramal. Dan kita lihat di sini, maknanya puasa, ada banyak puasa yang sunat. Dalam sebulan, kalau kita boleh puasa dalam bulan Muharram, dalam bulan-bulan haram yang kita sebut tadi, itu lebih baik. Begitu juga kalau kita boleh puasa, Syafiq, sebulan itu kita puasa 3 hari sebulan, itu bagus. Dan Imam Ghazali sebut lagi, kalau kita boleh puasa 3 hari pada bulan yang pertama, bulan pertama kita puasa 3 hari, 1, 2, 3. Lepas tu 3 hari tengah pula, 14, 15, 16. Lepas tu 3 hari hujung pula, 27, 28, 29. Itu pun bagus juga. Imam Ghazali kata, boleh kita puasa. Jadi nak menunjukkan banyak jenis puasa yang kita boleh buat. Kalau kita tak nak puasa yang macam tu, kita ambil hari yang dikatakan hari putih. Hari putih, ayyamul bid, hari putih. Boleh kita puasa 13, 14, 15 hari bulan. Bukan hari bulan Masihi, hari bulan Hijri. Jangan bulan Masihi pula, hari bulan Hijri. Bulan Hijri itu bulan yang mana 15 tu biasanya bulan purnama. Kan bulan kita tengok kan 15 hari bulan tu bulan dah penuh kan. Kalau 15 hari bulan masih tak ada apa pun. Tak semesti, tapi kalau bulan kita, bulan Islam, begitulah, sebab kita punya perkiraan berdasarkan kepada bulan. Jadi kita tahu juga ada puasa Isnin Khamis kan. Jadi banyak puasa, Syafiq, puasa sunat ni. Betul. Wah, best. Ada puasa lagi yang dipanggil puasa Nabi Daud. Nabi SAW kata puasa yang terbaik ialah puasa saudaraku Daud. Puasa Daud, iaitu dia berpuasa sehari, dia berbuka sehari. Dia puasa sehari, dia berbuka sehari. Nabi mengamalkan puasa ni. Nabi mengamalkan puasa ni. Nabi kata, hari aku berpuasa, aku bersabar. Hari aku berbuka, aku bersyukur kepada Allah. Jadi itu yang kita digalakkan berpuasa. Paling-paling kita rajin, kita digalakkan berpuasa. Ada sahabat nak berpuasa sepanjang tahun, sepanjang masa, saumud dahr. Nabi tak galakkan. Jangan. Tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud, iaitu kau puasa sehari, kau berbuka sehari. Paling-paling dia kata, aku boleh buat lebih daripada itu ya Rasulullah. Jangan. Nabi kata puasa sehari, buka sehari. Sebab satu, nak bagi kita rehat. Jangan kita puasa setiap hari, kita badan pun penat, badan pun letih kan. Jadi orang tengok orang Islam ni apalah letihnya, orang lainnya. Kurang-kurangnya kita boleh puasa Nabi Daud. Itu adalah puasa yang terbaik sekali. Apa lagi puasa yang ada? Banyak lagi puasa-puasa lain yang ada yang kita boleh amalkan selain daripada puasa Nabi Daud. Puasa juga dipanggil puasa setiap hari yang ketiga. Suluh sedah, berpuasa sehari, makan minum 2 hari, lepas tu puasa sehari pula, makan minum pula. Itu antara perkara yang diamalkan. Dan dikatakan orang-orang soleh dulu dia tidak makan lebih daripada 4 hari. Ini disebutkan di sini. Maka dia menukilkan di sini, di kalangan orang soleh,
mereka berpuasa sehari dan makan minum seperti biasa selama 4 hari. Jadi tidak lebih daripada itu. Jadi kenapa pentingnya puasa ini, Syafiq? Kerana tujuan berpuasa ini ialah menyucikan hati kita. Tasbiyatul qulub, dia menyucikan hati dan dia mengosongkan tumpuan kita. Tafrighul hamd, mengosongkan tumpuan kita supaya mewujudkan apa yang dikatakan Imam Ghazali kata daqaiqul batin. Batin kita menjadi halus, menjadi seni, menjadi sensitif. Itu yang nak dibuat dalam puasa ini. Orang yang puasa ini sudah pasti dia akan mencapai apa yang dikatakan ihsan. Sebab orang tak puasa kalau dia tidak rasa dia diperhatikan Allah. Orang yang berpuasa sudah pasti dia punya perasaan dia diperhatikan Allah itu sangat tinggi. Kerana dia dengan Allah saja yang tahu yang dia ni berpuasa. Orang lain tak tahu pun dia berpuasa ke tidak. Dan yang tahu dia berpuasa hanyalah Allah SWT. Jadi itulah kita khatam kitab ni. Kita khatam kitab Saum ini berdasarkan kitab Imam Ghazali yang besar ni. Ini yang kitab asal dia Ihya Ulumuddin. Daripada bab ni Asrarus Saum. Jadi habislah kita tentang kitab ni. Alhamdulillah sepanjang bulan Ramadan 4 siri kita dah khatam kitab tu. Semoga kita faham tentang beberapa kelebihan. Walaupun kadang benda yang dibicarakan tu benda yang kita dah tahu kebanyakan, tetapi kita ulang kaji balik, kita faham balik. Moga-moga dia menyemarakkan kita untuk kita beramal dengan apa yang kita dah tahu. Wallahualam. Baik, okey, itu dia berkaitan dengan puasa dan pastinya juga puasa tu ada juga puasa-puasa tambahan seperti puasa sunat yang apa yang kita belajar ni, insya-Allah semoga ia dapat lagi memberikan pilihan kepada kita penambahan ibadah untuk mencantikkan lagi dalaman hidup kita ni, insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk waktu ini doktor dan para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Izi Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Izi Korban ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anda Ramadan ini bersama Izi Korban. Untuk maklumat lanjut, layari izikorban.org. Izi Korban, akikah korban tanpa sempadan. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, MySalam, MySalam. Perlindungan takaful perjuangan. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Ramadan ya Ramadan, bulan yang mulia, semoga Ramadan berikan kebaikan. Bulan suci kembali tiba. Huda Property mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Huda Property, pemaju kediaman keluarga sempurna.
Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang kebaikan berinfak. Surah Al-Baqarah ayat 261. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dia Maha mengetahui. Marilah menyumbang untuk pembinaan masjid pertama Bandar Bukit Beruntung melalui akaun Public Bank Berhad 3814218436 atau layari masjidbukitberuntung.com. Assalamualaikum dan salam saham. Mencari peluang untuk melangkah ke dunia pasaran global? Mula melabur dengan saham nama-nama besar di Amerika Syarikat serta pasaran global yang lain dan perluaskan portfolio anda bersama CGS CIMB iTrade Islamic hari ini. Semuanya online, mudah dan patuh syariah. Layari cgs-cimb.com.my untuk maklumat lanjut. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Ya, betul. Kita juga sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Dan bersama dengan tetamu kita iaitu yang berusaha Dr. Nick Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan dari Pusat Syarat IKIM. Dan doktor, terus kita nak bawakan sedikit 1-2 soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti kita 0112900404 dan juga di Facebook ruangan komennya ada juga yang bertanya kat sini. Doktor, bagaimana dengan puasa sunat ni? Selalu kita rasa kita ambil ringan. Tak apa, ni puasa sunat je. Boleh ke macam tu? Kan kalau tengok kepada sudut seriusnya nak puasa Ramadan ni memang semua fokus sebab ibadah Ramadan dia ada ibadah-ibadah lain kan. Ada solat tarawihnya dalam bulan tu. Tapi puasa sunat ni kita rasa macam ambil ringan je, macam tak apalah, puasa sunat je tu, macam tu. Bagaimana doktor dalam persepsi ini? Silakan. Baik, pertama kita kena faham dulu tujuan puasa itu untuk apa. Untuk apa kita puasa? Kalau kita tak faham tujuan puasa, kita tak akan ada kesungguhan nak puasa. Ya, betul. Kan? Kalau kita faham tujuan puasa, maka kita ada kesungguhan untuk puasa. Imam Ghazali dah menyebut kat situ. Imam Ghazali kata salah satu tujuan puasa ialah untuk tasfiyatul qulub, untuk menyucikan hati. Kita nak dah hati kita ni suci, bersih. Macam mana nak sucikan hati kita? Nak sucikan hati kita, kita tak boleh ambil klorok ke sabun basuh macam tu. Ya. Berus tak boleh. Berus tak boleh. Badan kita boleh. Badan kita boleh macam-macam. Basuh ni, pergi beli shampoo, ada conditioning lah, apalah, macam-macam lah. Kalau perempuan tu lagilah banyak. Mona mungkin satu almari dia punya barang-barang nak, kan, pemandian dia semua kan, nak bersih. Kabinet lah, kabinet. Tapi itu untuk luaran. Luaran, daki-daki sini semua ada, kat sini ada, apa semua nak. Kan kita nak lembutkan, ada kadang saya tak, sekarang ni saya salah dengan ada lelaki pun dah tangan macam tangan perempuan, saya pun dah, aduh ini lotion apa lah dipakai ni kan. Kan. Jadi macam-macam sekarang ni kan. Itu semua adalah untuk luaran fizikal kita. Ya. Tetapi untuk membersihkan hati kita, kaedah yang dianjurkan ialah salah satunya ialah dengan berpuasa. Sebab puasa ni dia punya intense dia tu. Kan dia punya latihan dia tu perik tu. Perik tu, lapar tu. Kan dia benda yang susah lah nak puasa ni, bukan senang nak puasa ni. Jadi apabila benda tu susah, benda tu payah, itu yang dikatakan mujahadah. Betul. Dan itu yang dikatakan perjuangan. Kalau kita benda yang senang, dia tak ada perjuangan dan dia pun tak ada harga dan dia nilai pun tak berapa. Kan? Ya. Tapi kalau benda tu payah kita nak perolehi, nak dapat dia tu susah, nilai dia sangat tinggi. Kan? Apa saja yang kita nak payah, nak belian susah, nak permata, nak emas,
Atau nak perempuan pun susah kan, yang cantik kan. Mana lama dah dia cuba kan. Kita akan rasa hargai dia. Macam tu kan. Sama juga dengan kita. Kalau kita memang betul-betul nak hati kita ini suci, bersih, maka tidak dapat tidak kita kena bersihkan hati kita itu dengan suatu usul yang payah, iaitu melalui puasa. Dan puasa sunat lah salah satunya. Kalau dah habis puasa wajib, puasa sunat. Yang kedua, tujuan puasa ini adalah untuk mencapai takwa. Kan? Betul. Kalau Ramadan untuk takwa, puasa di luar Ramadan pun untuk takwa juga. Apa kita maksud dia? Maksudnya kita berpuasa ini untuk kita dekat dengan Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, puasa ini kerana aku ingin dekat denganmu ya Allah. Aku ingin menjadi hamba yang kau cintai ya Allah. Kita nak tak Allah SWT sayang kat kita, Allah Ta'ala cinta kat kita. Dah pasti kita nak. Jadi kalau kita faham bahawasanya Allah suka orang yang puasa, Allah kasih orang yang berpuasa, sudah pasti dia mendorong kita. Kalau manusia suka pun kita dah buat macam-macam. Kalau isteri kita suka pun kita buat macam-macam. Dia suka makan kek ni ke apa, kek benda kek lah, benda macam-macam lah. Kat situ kek lah, promote pula kek. Kan? Kita akan beli. Ni kan? Kalau ada suami suka benda ni, kita akan beli untuk dia. Nak suruh dia rasa dihargai, nak urus dia sayang kat kita. Apatah lagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau kita buat sesuatu, sudah pasti dia akan sayang. Kita nak takarrub, kita nak dekat dengan Allah Ta'ala. Dan salah satu cara untuk mendekatkan diri dengan Allah ialah dengan cara berpuasa. Dia ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kepada setiap amalan itu, dia tergantung kepada kesusahan dan kepayahan yang kita buat. Kan? Boleh, benda lain pun boleh buat. Benda lain pun banyak juga pahala. Betul. Yang lain pun banyak pahala. Tetapi pahala puasa lagi banyak. Sebab payah puasa ni. Kan? Susah puasa ni. Penat puasa ni. Letih puasa ni. Sebab tu pahala misalnya qiyamul lail, semayang tahajud malam, besar pahala berbanding dengan orang yang semayang biasa, sunat biasa ni. Kenapa sunat biasa ni? Sebab sunat biasa ni senang je, tak tidur siang hari, semayang sunat anytime boleh semayang. Tapi berapa ramai orang boleh bangun pukul 2-3 pagi semayang? Tak semua orang. Jadi yang payah itu yang besar pahala, yang susah itu yang besar pahala. Sebab Allah Ta'ala nak melihat sejauh mana kesungguhan kita nak dekatkan diri dengan. Jadi saya cakap rasa dua tu pun dah cukup dah. Dikemah orang kita, memotivasikan kita untuk berpuasa. Wallahualam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan Doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir. Silakan Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang ini berada pada 10 malam terakhir lah di bulan Ramadan. Dan saya percaya Radio IKIM telah mengundang asatizah untuk membicarakan hari ini. Dan apa yang ingin saya kongsi sedikit saja tentang bulan Ramadan ini, khususnya 10 malam akhir ini, ialah untuk sama-sama saya menyeru diri saya dan menyeru tuan-tuan dan puan-puan para pendengar untuk sama-sama kita merebut kelebihan di bulan Ramadan. Banyak kelebihan di bulan Ramadan, khususnya 10 malam akhir, yang kita sepatutnya kita buat. Salah satunya iktikaf 10 malam akhir. Tapi kita nak iktikaf macam mana? Kita penjawat awam, susah, kerja kan? Macam mana? Nak buat itu tak boleh, nak buat ini tak boleh. Banyak benda tak boleh. Cuma apa yang boleh kita buat, yang paling minimal yang kita boleh buat ialah, pertama, pastikan pada malam hari kita kerjakan solat tahajud. Bangun malam. Semasa kita sahur kita bangun malam. Ambil kesempatan pada malam hari untuk kita dirikan solat. Tarawih pada malam hari. Sebelum subuh. Bangun. Untuk kita diri, ambil 2 rakaat.
larat 4 rakaat, larat lagi 6 rakaat, dirikan solat tahajud. Paling-paling kurang. Itu paling kurang yang kita kena, jangan miss sepanjang Ramadan, sepanjang 10 malam akhir. Dan yang seterusnya, yang kedua, sebaiknya 10 malam akhir ni ada para ulama misalnya mengatakan bahawasanya rebutlah kelebihan berjamaah pada sembahyang Isya dan juga berjemaah pada waktu subuh. Dua sembahyang ini, berjemaah pada Isya dan berjemaah pada waktu subuh. Moga-moga kalau kita tidak lepas dua ini, maka kita dikira juga orang yang telah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang lain-lain tu yang nak kena hafal Quran, habis Quran dan sebagainya tu, yang tu semua dah tahu. Tapi ini adalah antara apa yang kita boleh lakukan. Yang paling sedikit yang kita boleh lakukan. Paling sedikit kita boleh lakukan. Yang paling pemalas lah kita kata. Yang paling malas yang kita boleh lakukan dengan orang malas kita ni kan. Jadi ini janganlah kita tinggal, insyaAllah. Saya berpesan pada diri saya dan berpesan pada semua para hadir. Jadi saya rasa itu saja mana. Moga-moga ada manfaatnya. Wallahualam. Amin. InsyaAllah. Semoga bermanfaat dengan apa yang kita dengarkan ini untuk kita mengejarkan ibadah sunat itu, dan ianya akan dapat tambah lagi amal ibadah kita dari semasa ke semasa, insyaAllah. Ambillah berkat daripada puasa Ramadan ni untuk kita berpuasa dengan lebih banyak untuk ibadah sunat selepas ini, insyaAllah. InsyaAllah. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad. Kita mungkin nak ucapkan selamat raya untuk doktor. Kita akan jumpa musim akan datang, insyaAllah, bersama doktor. Selamat raya kembali. Itulah, sekejap je kan doktor, selama 3 bulan kita bersiaran ni doktor. Kan, tapi proses silih bergantinya musim ke musim, insyaAllah kita akan bertemu lagi doktor. Kita akan bincang lagi melalui pengajian ilmu dalam rancangan Fas'aluna ini. Jazakallah anna kulla khair doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar, sahabat penonton di Facebook dan juga di YouTube yang bagi anda komen, like, share, insyaAllah, dan juga yang titipkan nota-nota penting dekat ruangan komen tu. Semoga ia akan dapat beri lagi perkara baik bagi sahabat kita yang menonton menerusi rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Dan untuk para pendengar, terima kasih banyak-banyak, dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rancangan Fas'aluna itu tadi telah dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. 15 tahun setia memudah cara pelaksanaan korban dan akikah lebih 350,000 rakyat Malaysia. Easy Korban, mudah dan dipercayai. Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Easy Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Easy Korban ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anda Ramadan ini bersama Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari easykorban.org. Easy Korban, akikah korban tanpa sepadan. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak, yakni binaan seumpamanya. Hadis riwayat Muslim. Marilah bersama berwakaf untuk pembinaan Masjid Lestari Perdana Seri Kembangan Mukim Petaling, Selangor. Untuk maklumat lanjut, hubungi saudara Tuan Haji Ferry di talian 012-8063-928 atau saudara Zulkifli di talian 013-330-5525. Layari juga laman Facebook Masjid Lestari Perdana dan kongsikan bersama keluarga dan taulan. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bersempena Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan ini, ayuh kita memuliakan amalan sedekah dengan berinfak kepada kempen Demi Surauku oleh Yayasan Ikhlas di www.sedekahsini.com. Bayangkan besarnya pahala yang tuan-puan perolehi apabila memuliakan surau dan masjid. Berinfaklah kepada kempen Demi Surauku oleh Yayasan Ikhlas di www.sedekahsini.com. Ramadan ya Ramadan, bulan yang mulia, semoga Ramadan berikan
kebaikan. Bulan suci kembali tiba. Huda Property mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Huda Property, pemaju kediaman keluarga sempurna. Sesungguhnya, Allah berjanji akan mengampunkan dosa dan melipat gandakan rezeki bagi orang Islam yang suka berinfak dan berwakaf. Ayuh kita berinfak dan berwakaf untuk dana pembinaan Masjid Al-Islahiyah Kuang yang baharu sekarang di www.masjidalislahiyahkuang.com. Saya ulang, www.masjidalislahiyahkuang.com. Letih, penat. Dah 10 akhir Ramadan ni macam mana nak buat ibadat? Jom bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi meningkatkan kecerdasan dan kecergasan di 10 akhir Ramadan ini dengan susu Faiz. Promosi pembelian 3 perisa susu Faiz, coklat, vanila dan strawberry hanya dengan RM100 sahaja. Hubungi 011-1853-4742. Ingat, susu Faiz. Tahun berubah dan derita mereka bertambah. Kisah pelarian Syria semakin tenggelam walaupun berjuta manusia menjadi pelarian. Hanya serindah RM15 bagi satu slot tajaan iftar dan RM150 bagi sekotak makanan untuk sebulan. Anda pesan, kami hantar. Sila layari www.syriacare.org.my atau WhatsApp kami di talian 011-3703-0900. Ayuh rebut pahala sedekah di bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Bersama Syriacare, kita bantu. Anda mencari Al-Quran untuk Ramadan kali ini? Karya Bestari punyai banyak pilihan untuk anda semua. Mempunyai terjemahan ayat dan perkata menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Dilengkapi panduan tajwid berwarna, wakaf dan ibtidah atau tafsiran ayat memudahkan anda membaca dan memahami Al-Quran. Punyai warna dan saiz mengikut keperluan anda serta ada kelulusan KDN. Dapatkan sekarang di www.karangcraftmall.com untuk harga promosi. Karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Irah, buat apa tu? Toki, saya tengah nak bersedekah di sumangan.com. Guna phone je. Oh, Irma pun guna sumangan.com? Sebenarnya, memang banyak pilihan kebajikan di sumangan.com. Ya, Toki. Semuanya di hujung jari je. Di sumangan.com, kita boleh bersedekah, berzakat dan berwakaf. Nak buat akikah dan kurban pun boleh. Betul tu. Sumangan.com memudahkan kita buat kebaikan. Dah buat baik hari ni? Jom layari www.sumbangan.com. Sumbangan.com memudahkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Tuanku Said Sirajuddin Perlis mengucapkan selamat menyambut Ramadan, tarbiyah Ramadan bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Berbahagia yang meraih kehadirannya, telah dijanji bulan yang sungguh istimewa. Ramadan yang dinanti menjengah kembali dan takkan aku biarkan yang berlalu pergi. Ramadan berpuasa, lapar dahaga, sucikan jiwa. Ramadan tambah ibadah, tingkatkan sabar, kumpul pahala. Ramadan banyak sedekah, ringankan beban, bantu yang susah. Ramadan baiki diri, hiasi dengan sifat mahmudah. Yang meraih kehadirannya, telah dijanji bulan yang sungguh istimewa. Ramadan yang dinanti menjengah kembali dan takkan aku biarkan yang berlalu pergi.
Ramadan yang dinanti pastikan berlalu pergi. Takkan aku biarkan ia pergi ditangis